kasih jazakumullah khairan katsiran kepada terutamanya Akhi Zubair yang menganjur ataupun sekali dengan Akhi Kahar yang menganjurkan program pada pagi ini dan menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada dengan akhwat semua. Dan hari ini cabaran yang saya hadapi adalah tempoh masa yang begitu cemburu untuk kita berkongsi ilmu yang begitu luas. Itu antara cabarannya lah. Dan kita ada masa lebih kurang dalam sejam setengah begitu, insyaAllah. Dan saya akan lebih suka tidak berdiri di sini kerana dia merupakan barrier di antara penceramah dan juga peserta. Jadi podium ni saya kita kena ubah. Dan saya akan berdiri mungkin berjalan-jalan. Jadi bila berjalan-jalan ni agak susah bagi Akhi Halim untuk nak record. Seminimum mungkin lah berjalan sampai situ je. Baik, tema hari ini cukup buang hati tenang, dakwah berkembang. Jadi bila kita baca terbalik, dakwah tidak mungkin berkembang sekiranya hati kita tidak tenang. Dan ketenangan hati itu salah satu puncanya adalah dari segi mempunyai keuangan yang mencukupi. Dia tak kata banyak wang hati tenang. Tajuk tu tepat. Maknanya bukan banyak wang tapi cukup wang hati tenang. Kalau kita lihat kepada senario sekarang ni, kalau ada istilah kat situ dia panggil if you fail to plan, you plan to fail. Setuju tak? Siapa sini yang rasa macam tidak berapa setuju lah dengan kalimah tu? Setuju ke tak setuju? Setuju ke? Kalau kita gagal merancang, bermakna kita merancang untuk gagal. Dan bila diberi tajuk tadi tu, keperluan merancang keuangan dalam keluarga da'i, saya pun fikir-fikir macam mana saya nak addresskan isu merancang keluarga, merancang keuangan, bukan merancang keluarga. Merancang keuangan dalam keluarga da'i. Jadi saya teringat satu ayat daripada surah Al-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu melainkan mereka mengubah nasib mereka sendiri. Maknanya dalam keluarga da'i ini mesti wujud perbincangan di antara suami isteri, di antara ibu dan ayah serta anak-anak dalam konteks keuangan. Agenda ini mesti menjadi agenda yang diperbincangkan. Selalunya kalau kita tanya pasangan-pasangan kan, ada ke bincang pasal isu-isu keuangan ni secara serius? Ada tak? Siapa sini yang suami isteri kat sini? Suami isteri ada tak? Suami isteri selain pada Zubir dengan Z lah. Saya panggil Z je, tak panggil Ukti, orang panggil Z je. Mesra sikit kan, mesra. Sebab kenal lama. So kalau orang rumah saya jumpa dia bersembang tu, kalau boleh daripada tempat duduk berdiri sampai ke pintu, lagi tak keluar pintu masuk kereta, lagi tu tak habis topik bincang sembang. Baik, siapa sini selain daripada mereka dua yang suami isteri? Suami? Ada tak bincang secara serius tentang keuangan? Ada bincang? Takat mana bincang? Bincang sampai takat mana kau? Ni keluarga da'i ni yang apa yang menjadi topik perbincangan selalunya? Simpanan, lagi takaful. Orang rumah dia jawab, dia tak jawab. Macam tu lah, macam tu lah. Maknanya kita kena jadikan itu sebagai satu agenda. Ni hujung tahun ni, maknanya sebagai satu keluarga kita kena sit down buat bajet untuk 2013. Kena buat bajet. Kalau kerajaan buat bajet dibentang pada bulan September, kita dah tunggu hujung bulan masuk tahun baru, bajet tak buat lagi. So kena start buat bajet. Itu langkah pertama.
balik ni kena bincang buat bajet untuk 2013. Perkahwinan tidak dengan pakai. Apa tu mereka yang bukan-bukan? Apa kurang lakukan sama kau? Ya, memang kurang. Asal aku minta, kau marah. Asal aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, berjam-jam. Aku semayang pun tak pernah kau berikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kali dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5.000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam kembali. Sekarang tidak ada sampai ada 3 anak. Hutang mengalir pun belum habis saya pinjam saya. Kau tahu, bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5.000, kenapa mak bapak kau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta saya begini, aku tak hidup sama kau. Itu dulu arwah Tan Sri P. Ramlee ni, dia banyak kisah-kisah filem dia yang begitu menyentuh tentang kehidupan kekeluargaan yang kita boleh ambil sebagai contoh. Agak-agak mulutnya ada lagi tak dalam masyarakat kita? Ada kan? Di kalangan kita mungkinlah persentage tu kecil, tapi di masyarakat luar tu masih ada kemulut ni. Dulu kalau nak kahwin dia pinjam menggali, sekarang kalau nak kahwin dia pinjam mana? Bahkan nak kahwin ada bank yang memang spesifik design produk dia untuk kahwin. Biar rakyat kita boleh minta pembiayaan peribadi lah kan. Ada satu bank mula dengan kataan M, huruf M. Kan kan? Kan? Dia memang pinjaman untuk kahwinan khas. MBSB. Ada produk dia memang khas, produk untuk kahwin. Siapa sini pinjam tak dulu masa kahwin? Tak pinjam? Tak pinjam siapa-siapa pun? Alhamdulillah. Siapa yang belum kahwin? Yang nak kahwin? Kau ada tak yang belum kahwin kat sini? Semua dah kahwin tak? Ni yang belum kahwin? Belum? Dah ada persiapan dah untuk agak-agak kalau nak kahwin berapa ikut sekarang? 20 kan? Sekarang dah ada berapa dah? Ini anak saya nak bawa sedikit scenario secara cepat. Azad boleh tolong edarkan handout tu. Okey, handout yang saya edar ni bukan handout saya prepare untuk hari ni, tapi adalah handout satu hari punya seminar. Kita orang buat dengan Pusat Wanita Berdaya setiap DUN ada lebih. Jadi saya instead of saya just buang, saya edarkan. Jadi nota yang saya akan bentang di sini tak lari dari situ, tapi yang ni dalam bentuk yang agak ringkas lah. Tapi semuanya dalam tu pengedar sama satu. Jadi title kat depan tu title yang kan tajuk hari ni kan, yang tujuh hal produk. Saya slide lain. Saya akan pergi secara cepat dari segi scenario ni. Kalau kita tengok ni hutang PTPTN dekat Malaysia saja lebih kurang dalam 23 bilion. Maknanya kita lahir sekolah rendah, duit sekolah rendah, duit masuk IPT, duit keluar IPT, jadilah siswa sah, menganggur dan berhutang. Hutang IPT PTN banyak, 23 bilion. Seramai 1.3 juta peminjam. Jadi ada baiknya kalau macam kita sekarang ni anak baru seorang dan sebagainya itu merancang supaya masa depan pendidikan anak itu tak perlu kita berhutang. Ini hutang kad kredit. Siapa sini yang pakai kad kredit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak juga. Berapa kad kredit ada? Satu je, satu. Alhamdulillah satu. Hutang kad kredit sekarang ni kalau kita tengok ada 29.9 bilion, kan? Dan 519 juta yang tertunggak melebihi daripada 3 bulan. Kalau pakai kad kredit, nak tanya bila guna
Bayar semua sekali ke bayar minimum 5%? Kalau bayar semua, bapak pakai kad kredit. Kita bila belanja pakai kad kredit, duit kita gunakan duit siapa punya? Bukan duit kita kan? Memanglah kita bayar semua, tapi belanja tu duit orang tau. Selain dari kad kredit, alternatifnya apa? Debit card. Maknanya kita belanja guna duit kita sendiri. Maknanya kalau kita tahu dalam bank tak ada duit, tak boleh belanja. Kalau kad kredit, memanglah kita bayar semua, tapi duit tak ada pun, boleh belanja tak? Boleh kan? Dia punya gantai tangan lain macam tau. Kad kredit ni penyakit kan. Kad kredit, orang kata, kalau bank dia kata don't leave home without it. Kan? Itu bank punya promosi kan. Don't leave home without it. So nak keluar rumah tu pastikan kad orang. Tapi kita kena tukar. Hidup lebih berbuat tanpa buat. Hidup lebih hidup lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa 1, 2, 3. Hidup lebih berkat tanpa kada. Satu T kan. Hidup lebih berkat. Dia punya apa? Makhraj huruf tu nak kena betul. Hidup lebih berkat tanpa kada. Saya alhamdulillah dah tak ada kredit kad. Saya dah potong Ramadan lepas saya potong terus. Dah tak ada kredit kad. Tapi memang serik sikit lah. Teruk sikit lah. Nak pergi buh minyak tu kena jalan kaki tiket kaunter. Dulu exchange, keluar kereta, buh minyak full. Kredit kad selalu kita buh minyak full. Mesti full kan. Tak pernah yang separuh. Tidak lambat sampai program. Apa dia? Lambat sampai program. Lambat sampai program, tak minyak habis kan? Niat tu bagus, alhamdulillah. Ini contoh kalau kita tak nak kredit kad, kita pergi kepada debit card ataupun charge card. Charge card ni maknanya kita boleh mesti guna kredit, tapi bila kita guna kena bayar full. Kalau kita tak bayar full, next round kita tak boleh pakai lah. Tapi the best is still debit card. Sekarang ni kita beli ATM pun dah boleh jadi debit card. Ini statistik bank negara. Saya bawa di sini ni secepat mungkin. Kalau kita tengok hutang negara 553 bilion bersamaan dengan 55% KDNK kadar keluaran negara kasar. Tapi peratus ni lama ni. Ada yang terbaru ni sudah naik meningkat lebih daripada 75%. Hutang negara. Dia reflect lah tu. Maknanya hutang negara balik kepada sampai hutang diri, hutang keluarga sekalian. Agensi Kaunsil dan Perusahaan Kredit 181,000 orang lah yang pergi mendapatkan khidmat rundingan. AKPK tahu tak apa fungsi AKPK? AKPK ni adalah agensi di luar bank negara yang diwujudkan kerana masyarakat kita terlalu ramai yang tidak boleh mengurus hutang sehingga sampai ke peringkat mereka terpaksa diambil tindakan. Jadi bila dah start, dia pergi jumpa AKPK, AKPK akan bantu deal directly dengan bank. Dan term payment dan sebagainya itu semua akan dibuat oleh AKPK. Bila kita dah daftar dengan AKPK, kita tak boleh buat pinjaman lain dah sehingga kita selesai. Dia hanya pinjaman-pinjaman dengan bank-bank institusi kewangan berdaftar sahaja, bukan dengan Alung, dengan Mara, tak boleh lah. Dengan bank-bank sahaja. Kemudian kalau kita tengok ni, saya dah highlight yang bawah ni, 241,000 individu telah disediakan muflis dan 7% lelaki, 30% perempuan sehingga April 2012. Muflis ni maknanya apa dia? Kita tak mampu bayar hutang melebihi. Sekarang ni dulu 10,000 saja dah muflis, kemudian orang naikkan kepada 30,000, kemudian naik